Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta yassir wa la tu'assir bi tamimil khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini menjelang pada tanggal menghampiri tanggal 27 Rejab. Ya. Kita menghampiri tanggal 27 Rejab, yang mana satu peristiwa agung berlaku pada tarikh ini. Semua tahu? Tahu. Baik, sebelum Baba nak cerita tentang peristiwa ini, Baba nak tanya, siapa yang suka hadiah? Angkat tangan. Saya. Subhanallah, semua suka hadiah. Acik dia tak suka hadiah? Anak. Acik lambat angkat. Anak. Baik, bila sebut tentang hadiah, hadiah apa yang kita suka? Jam. Makanan. Makanan, subhanallah, jam, buku. Alhamdulillah. Baik, Basikal. semua orang suka hadiah. Semua orang suka hadiah. Hadiah. Tetapi ada satu hadiah yang sangat bernilai. Apa? Bila kita dibagi hadiah, apa respon kita? Gembira lah. Gembira, happy, lagi apa? Berapa ramai yang dapat hadiah? Dapat je hadiah. Hadiah. Tak biasa. Siapa? Ada? Ain. Tak ada siapa yang buat macam tu. Orang yang tak sioman pun bila dapat hadiah, ya Allah, suka dia terjoget-joget, terlompat-lompat. Macam orang siuman. Sebab apa? Sebab seronoknya dapat Hadiah. hadiah. Dan bila kita dapat hadiah, berapa ramai yang jaga betul-betul hadiah ni? Saya. Kita akan jaga hadiah ni betul-betul. Kita akan nak buka pun elok je. Wrapping tu jarang-jarang lah orang koyak. Ada juga orang koyak kan. Ada juga orang koyak. Tapi kebanyakannya akan buka pelan-pelan. Sayang wrapping dia tu. Kalau boleh nak simpan juga macam Umi. Dengan beg-beg tu semua disimpan je. Penuh drawer tu. Jadi itu maknanya menunjukkan bahawa dia sangat menghargai. Betul? Betul. Baik. Dan dia juga sangat sayangkan hadiah tersebut. Bila sangat sayang hadiah tersebut, dan inilah juga yang berlaku kepada seorang manusia ini. Seorang manusia yang sangat istimewa. Seorang manusia yang sangat kita rindu. Satu hari beliau diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini yang namanya sangat-sangat mulia, yang sangat kita rindui. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia dapat hadiah yang sangat istimewa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui 3 fasa ujian. 3 fasa ujian yang sangat kata orang apa? Yang sangat menduga akal dan jiwa dan emosi. Bukan saja Nabi SAW, tetapi juga para sahabat-sahabat yang ada bersama Nabi ketika itu. Yang pertama, ingat peristiwa boykot. Bagaimana Nabi dan sahabat-sahabat Nabi di pulau di kota Mekah. Nabi nak pergi beli, sahabat-sahabat nak pergi beli, tak dilayan. Bila nampak je orang Muhammad datang, tutup kedai, tak nak jual. Musyrikin Mekah ketika itu boykot, pakat ramai-ramai boykot sampaikan beberapa bulan lamanya. Jadi itu yang berlaku pada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Sehingga habis harta Khadijah, habis harta Abu Bakar dan sebagainya, sahabat-sahabat semua menginfakkan. Sebab apa? Nak melalui fasa dipulaukan oleh masyarakat musyrikin Mekah ketika itu. Ini dia. Sampailah satu ketika Nabi bangkit balik. Dan bila Nabi bangkit balik, maka berlakulah pula peristiwa apa? Peristiwa yang kedua, namanya peristiwa tahun kesedihan. Tahun kesedihan di mana Nabi SAW ketika itu tulang kiri dan kanannya, orang kuatnya yang mendukung perjalanan dakwah Nabi SAW ketika itu, Abu Bakar, Abu Talib, bapa saudaranya yang sangat dicintainya,
walaupun tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Talib. Meninggal. Dan disusuli pula isterinya meninggal. Wafat Sayyidatina Khadijah. Orang yang paling kanan, yang paling rapat, yang menginfakkan seluruhnya. Sehingga kan pada satu ketika sebelum Khadijah wafat, diriwayatkan bahawa Khadijah bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, cukup ke aku ni dah buat sesuatu untuk Islam, untuk engkau ya Rasulullah? Cukup ke? Kalau tak cukup ya Rasulullah, aku sanggup ni. Duit aku dah habis. Kalau boleh tu ya Rasulullah, tulang aku ni kau gadaikan buat untuk perjuangan Islam." Sampai begitu sekali Khadijah. Tanya balik kita. Kat mana kita? Bukan disuruh gadaikan harta. Nak keluar berdakwah pun payah. Masya-Allah. Subhanallah. Nak keluarkan apa saja payah dan sebagainya. Jadi itu peristiwa kedua. Nabi sangat-sangat sedih bila kewafatan kedua-dua manusia ini. Allahumma salli ala. Kita rasakan bagaimana kesedihan Nabi. Nabi nak melangkah berjuang ni. Orang yang selalu bersama baginda Nabi SAW. Orang yang sentiasa mendampingi Rasulullah, yang sentiasa backing Nabi. Datang dia Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, geng-geng, gangster, Sarip Dul, kampung dusun Mekah itu, yang menghalang, yang menyekat perjalanan orang-orang ni ialah Abu Talib. Kau jangan kacau anak menakan aku. Jangan kacau Muhammad. Selagi aku hidup, kau jangan kacau Muhammad. Itu kata Abu Talib. Orang-orang musyrikin semua hormatkan Abu Talib. Jadi itu peristiwa yang kedua. Nabi sedih. Dan satu lagi peristiwa yang mana peristiwa berdarah, tumpahnya darah Nabi ke bumi. Selain daripada peristiwa peperangan Uhud, Nabi berdarah sehingga patah gigi Nabi SAW. Dan satu lagi peristiwa yang sehingga menitik darah Nabi SAW ialah peristiwa di mana perjalanan Nabi berdakwah ke Taif. Ingat peristiwa tu? Di mana Nabi tidak diterima oleh masyarakat Taif tersebut, dan Nabi berjumpa dengan seseorang. Akhirnya Nabi berjumpa dengan salah seorang daripada kaum kerabatnya. Ada seorang, namanya saya lupa. Di situ, dan Nabi minta, senang cerita, suaka politik, istilahnya lah. Istilahnya minta bantuan supaya diterima Islam dan minta izin untuk Islam disebarkan di Taif, tetapi tidak diterima. Sehinggalah satu ketika peristiwa Nabi hadir ke situ berkembang, viral ke seluruh bumi Taif. Dan perjalanan Nabi SAW nak balik itu, Nabi dibaling, dihina dan sebagainya, sehingga berdarah. Nabi duduk di satu tempat, di satu kebun, dan kebun tersebut adalah seorang empunya pemilik si fulan, namanya pun saya lupa. Allahumma salli ala Muhammad, maafkan saya. Dia yang memberi perlindungan kepada Nabi SAW, dia dan beriman kepada Nabi SAW. Dan Nabi mendoakan kebunnya subur. Sampai sekarang kebunnya subur. Jadi bila kebunnya subur dan sebagainya, peristiwa Taif itu, Nabi balik dalam keadaan yang sangat duka cita. Nabi